Jadi merebaklah keturunan mereka sampai Nabi Allah Ishak, sampai Nabi Allah Yaqub, sampai Nabi Allah Yusuf. Mereka duduk di sini. Mereka asal bukan di sini, mereka menumpang di sini. Ingat cerita ni. Pendek cerita, Yusuf dikhianati, dicemburui oleh saudara sehingga Yusuf terhantar ke negara Mesir. Kemudian pendek cerita, panggillah bapa Nabi Allah Yaqub dengan saudara-saudara Bani Israel yang lain tinggal di bumi Mesir. Zaman Yusuf zaman pemerintahan Hyksos. Bani Israel dapat keistimewaan, ada tanah, ada rumah, ada haiwan ternakan, ada perladangan, ada perniagaan. Tapi bila naik kembali pahlawan Ahmoses I, dinasti Fir'aun ke-18 bermula balik, maka waktu Fir'aun memerintah tiada lagi keistimewaan untuk Bani Israel. Lantas mereka dijadikan sebagai buruh-buruh dan kuli. Ini adalah tahun-tahun yang paling memenatkan dan menyeksakan bagi Bani Israel. Pertolongan daripada Allah sampai bila terutusnya Nabi Allah Harun dan Nabi Allah Musa, akhirnya nak menyelamatkan Bani Israel daripada tindakan-tindakan Fir'aun ini. Nabi Musa dengan Nabi Allah Harun mengeluarkan mereka daripada bumi Mesir menuju ke the promised land, bumi yang dijanjikan untuk mereka. Bumi mana? Bumi asal tadilah. Hak Nabi Ibrahim sampai, hak di situ lahirnya Nabi Ishak, di situ lahirnya Nabi Allah Yaqub. Sebelum mereka pergi ke Mesir, bumi itu jugalah mereka akan kembali. Bumi itu dijanjikan untuk mereka, dan sampai hari ini pun mereka klaim mereka adalah Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pilihan Allah. Jadi berpindahlah mereka, terjadilah peristiwa pembelahan Laut Merah, sampailah ke semenanjung Sinai. Allah panggil Nabi Allah Musa untuk bermunajat. Berapa hari? Berapa hari Allah panggil bermunajat pada dia? 40 hari. Terlewat 2 hari, turun hari ke 42. Apa berlaku Bani Israel di samping Nabi Allah Harun? Apa berlaku? Sembah lembu. Tak boleh nak fikir. Why tak boleh nak fikir? Kenapa jadi seteruk ni Bani Israel? Drastik sangat tindakan mereka, drastik sangat apa yang mereka buat. Maksud yang kita tak boleh nak fikir, Nabi Musa belum mati. Nabi Musa tinggal 40 hari, Harun masih ada bersama mereka. Bila Musa Samiri suruh sembah lembu tu depan Nabi Harun, mereka boleh sembah. Pasal apa jadi lagu tu? Kurang-kurang kalau Nabi Allah Musa dah wafat, Harun dah wafat, generasi pun dah bertukar, okey lah kalau dia nak jadi sesak balik pun. Ni dua Nabi tu ada lagi. Harun duduk bawah sekali dengan dia. Bila Samiri suruh sembah lembu, dia boleh sembah. Tak terfikir. Contohlah kita hari ni dah, elok-elok ada ulama dengan kita duduk semayang elok-elok, masuk seorang geng lain, kita kena sembah pokok bunga ni. Maksudnya kalau hak pi sembah pokok bunga dalam keadaan kita duduk lagu ni, memang kita anggap teruk sungguh lah seorang ni. Dalam keadaan ulama duk ceramah hari-hari, duk cerita hari-hari, ni akidah sesat, ni terpeleok, ni syirik, orang suruh sembah pokok bunga, terus. Jadi kita tak boleh nak fikir pasal apa dia boleh jadi lagu tu. Kalau ulama tak ada dah, orang alim banyak dah mati, okey lah kalau dia nak tersesat. Wah, sebab benda ni tersemai lama dah sewaktu mereka berada di bumi Mesir lagi. Dan waktu berada di Mesir, mereka pernah minta dengan Nabi Allah Musa supaya dibuatkan patung sama seperti orang-orang di Mesir, yang menjadi perlambangan dan simbol bagi Allah. Nak bagi nampak juga nak menyembah tu. Ikutlah simbol lagu mana, lambang lagu mana. Yang penting Allah kita tak nampak tu, biar bagi satu simbol yang kita sembah tu nampak.
tapi dinafikan oleh Nabi Allah Musa. Hati-hati mereka sebahagian dah ada terkesan dengan penyembahan-penyembahan berhala yang hari-hari mereka duk lihat depan mata. Mari pula kepelikan, sebab bangsa Yahudi ni satu bangsa yang boleh dianggap mistik lah. Bab-bab mistik ni, patung daripada emas boleh bergerak pula dan bersuara pula. Memang hebat Kalau kita lah ke mana? Ada seorang buat patung lembu dengan emas, lepas tu bergerak, lepas tu boleh sembang, boleh cakap dengan kita. Ke mana agak-agak? Payah juga Akulah Tuhan kamu yang sebenar. Sudah. Sembahlah aku, wahai sekalian manusia. Padahal siapa duduk dalam tu? Siapa yang bersuara tu? Pak Cik Tan. Setan masuk dalam tu. Terpelek lah. Kemudian bila Nabi Musa turun, Nabi Musa halau Samiri, bukan. Tapi ingat, bukan Samiri seorang, masih ada beberapa yang terpelek ikut belakang Samiri. Yang kita duk cari hari ni, yang kita duk trace hari ni, suku Sakat hak sekali ikut Samiri tu pi mana lah ni keturunan tu. Hak jalur dengan ikut Nabi Allah Musa tak ada masalah. Hak jalur ikut Nabi Allah Harun tak ada masalah. Hak Saki Baki, hak ikut Samiri tu duk mana sisa-sisa keturunan tu? Mereka hidup, mereka berpindah randah, mereka berhijrah, mereka mungkin berkahwin, mereka beranak pinak, mereka menyebarkan keturunan. Tapi di mana mereka sekarang? Dan apa yang telah Samiri ajarkan pada mereka sepanjang bersama dengan tokoh tersebut? Samiri juga, sesetengah ulama kontemporari menyebut, dia ni sengaja direkrut dan disusuk masuk dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Dia asalnya geng-geng Dewan Senat Fir'aun juga. Samiri juga, sesetengah ulama kontemporari menyebut, dia ni sengaja direkrut dan disusuk masuk dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Dia asalnya geng-geng Dewan Senat Fir'aun juga. Fir'aun ni macam ni lah. Fir'aun ni dia ada satu tagline, dia digelar mempunyai dua tapak kaki yang berkuasa. Dua tapak kaki yang berkuasa. Bukan macam Iron Man keluar api naik ke atas dah. Satu tapak kaki merujuk kepada bagaimana Fir'aun boleh melestarikan, menjaga dinasti dia. Sebab satu, dia mempunyai militer yang cukup ramai. Dia mempunyai senjata yang hebat, logistik yang banyak, ahli-ahli perang, askar dan tentera yang cukup ramai. Ni kekuatan pertama dia. Yang kedua, kerana dia ada dewan ahli senat penyihir-penyihir, geng-geng ahli sihir. Kalau dia mimpi, hak inilah tukang takbirnya. Kalau dia nak berjalan, hak inilah tukang ramalnya. Kalau dia nak buat tu, hak inilah tukang ceritanya. Jadi nak jadi cerita, pertarungan berlaku antara ahli-ahli sihir ni dengan Nabi Allah Musa. Tapi mereka kalah ke menang? Mereka kalah. Bila mereka kalah, inilah mereka susup salah seorang ahli mereka dalam kumpulan Nabi Allah Musa. Itulah dia Musa bin Zafar. Nabi Allah Musa, Musa bin Imran. Musa bin Zafar itulah Musa As-Samiri. Nisbah kepada tempat kelahiran dia, bumi Samirah, Iraq. Itulah yang terjadi. Allah hukum Bani Israel 40 tahun sesat di padang. Padang apa? Padang teh. Bukan macam teh Cameron tu. Teh, T-I-E-H. Padang tu nama padang teh. Kisah manna wassalwa. Kisah 12 mata air, fam fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasi. Cerita nak balik semula ke Mesir sebab makanan ada satu jenis je. Hak ni je hari-hari boring, hak ni je hari-hari muak. Kalau kita duduk Mesir dulu, walaupun hamba, walaupun kuli, macam-macam makanan kita boleh makan. Perangai.
Bila kekurangan makanan dan air, mereka merungut dengan Nabi Allah Musa hingga keluarnya ular-ular kecil yang berbisa yang mematuk-matuk mereka, bukan mematikan tetapi memeritkan dan menyiksa. Akhirnya buatlah apa dia, serpent of bronze tu, ular tembaga tu kan, hak lilit pada macam batang salib tu. Siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Mari siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Mari siapa yang kena patuk tengok pada ular ni sembuh. Jadi sebab dia ada kuasa penyembuhan, gambaran tadi, simbolik tadi sekarang ni berada pada logo apa? Logo kesihatan sedunia. WHO gambar apa? Gambar apa? Ular berbelit. Kuang-kuang gambar jarum ke tak? Kesihatan. Gambar pil ke? Gambar ubat ke? Apa kena mengena ular dengan kesihatan? Badak air boleh. Labi-labi boleh. Pasal apa? Tak pilih binatang-binatang tu. Perlu ular tadi. Mungkin ini adalah sebahagian-sebahagiannya yang perlukan penjelasan lebih lanjut dan terperinci, yang boleh dianalisiskan lagi. Adakah mempunyai berkaitan atau sebaliknya? Baik. Bumilah yang dijanjikan sampai dah di sempadan. Tapi bila tengok orang Kanaan, orang Amorid, orang Yabus, orang tu, Allah, tubuh besar-besar weh. Tubuh kekar-kekar, tinggi-tinggi, sado. Istilah bahasa moden kan, sado dah. Tapi kita tak sedar sado tu merujuk kepada besar dan bodoh. Penakut. Bila Nabi Musa ajak mereka masuk berperang lawan orang-orang dalam ni, apa yang surah Al-Baqarah cerita? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa bersama Tuhan kamu sekali, ajak Tuhan kamu pilah berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini tunggu. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari, tak jadi masalah. Hak jadi masalah, izhab anta wa rabbuka. Nak perang sangat, pergilah kamu wahai Musa sekali dengan Tuhan kamu. Tuhan Musa tu siapa? Allah. Celupak ke tak celupak? Celupaklah. Sampai Nabi Allah Musa rasa malu. Bak penakut perang, bak takut mati ni bukan hari ni. Orang-orang Yahudi, Zionis, Bani Israel ni takut mati. Dulu lagi penakut dah nak berperang. Dan masa tu jugalah selepas kewafatan Nabi Allah Harun. Harun wafat sebelum tu, setahun kemudian baru wafat Nabi Allah Musa. Turunlah malaikat Allah Israel alaihi salam. Israel datang menyerupai manusia, datang bawa pesanan daripada Allah, suruh tanya Nabi Allah Musa, wahai Musa, kamu ni nak mati ikut umur yang Allah tentukan dan takdirkan ke, kamu nak minta tangguh umur kamu? Tanya Nabi Allah Musa. Kalaulah kita kata Nabi Musa tu umur 100, kamu nak mati dengan umur Allah tetap 100 ke, kamu nak minta tangguh lagi? Nasib baik Nabi Musa yang ditanya. Kalau Israel mari menyamak jadi orang, tanya kita agak-agak bagaimana? Ustaz, kira hak Allah tetap tu 55, tapi kalau nak tangguh pun boleh. Agak-agak hak mana kita pilih? Jangan saya seorang, samalah orang lain pun. Agak-agak pilih hak mana? Hak 55 ke minta tangguh lagi? Minta tangguh pula tu.
Sebab tu karakter bila Allah sebut tentang mati dalam Quran, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal seseorang, tidak dilewatkan walau satu saat dan tidak dipercepatkan. Bila Allah sebut tentang mati dan kewafatan, karakter yang disebut cepat dulu ke pelewat dulu? La yastakhiru dulu. Sebab maintain mentaliti manusia ni, bila sebut bab mati, nak mati cepat ke mati lambat? Tok Iman nak mati cepat ke mati lambat? Nak mati lambat lah ke Tok Iman pun. Kalau bab mati semua nak mati lambat walaupun tak tahu. Mentaliti ni Quran Sunnah. Jadi sebut la yastakhirun wa la yastaqdimun. Okey.